Salam sejahtera saya ucapkan pada Encik Lee dan rakan-rakan. Jadi, video kali ini adalah bertujuan untuk membentangkan hasil tugasan pentaksiran 2, iaitu persembahan bagi kod khusus SJSP 3213. Dan ini merupakan soalan tugasan dan ahli kumpulan yang menghasilkan tugasan ini termasuk saya, yaitu Elvis Roland Anak John, dan ahli kumpulan saya yaitu Awangku Arif Samzani bin Awang Suparizan. Seterusnya, kita beralih kepada latar belakang kerajaan Abbasiyah. Jadi, kerajaan Abbasiyah adalah kerajaan Muslim yang menggantikan kerajaan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi, dan kerajaan Abbasiyah ini berpusat di Baghdad dan didirikan oleh Abu Abbas Al-Saffah sebagai pemimpin kerajaan. Jadi pemerintahan kerajaan ini adalah bercorak pluralistik etnik, saintifik dan keagamaan. Dan juga kerajaan Abbasiyah ini mengalami kejatuhan pada tahun 1258 Masehi. Baiklah, kita beralih kepada corak pemerintahan kerajaan Abbasiyah dari segi aspek politik. Yang pertama, bagi kerajaan Abbasiyah, mereka mengamalkan sistem birokrasi, di mana sistem birokrasi ini merupakan urusan pentadbiran yang dilaksanakan oleh sebuah kerajaan birokrasi yang berbentuk hierarki. Dan sistem birokrasi yang dilaksanakan adalah berdasarkan kerajaan Sasanid, dan majoriti pegawai diambil daripada kaum Mawali, iaitu orang Islam yang bukan keturunan Arab. Jadi wazir juga merupakan ketua bagi seluruh jabatan pentadbiran. Daripada hubungan diplomatik pula, kerajaan Abbasiyah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Perancis. Namun begitu, kerajaan Perancis ini tidak mahu kerajaan Abbasiyah menjalinkan hubungan diplomatik dengan kerajaan Umayyah. Dan kerajaan Abbasiyah ini turut memiliki hubungan yang tidak baik dengan kerajaan Byzantini. Jadi dari segi pentadbiran pusat dan wilayah pula, pentadbiran wilayah di bawah kuasa gubernur ataupun amir. Jadi gubernur dan amir ini adalah merupakan orang yang ditugaskan dan dilantik melalui persetujuan wazir untuk menguruskan wilayah masing-masing. Jadi amir-amir ini tertakluk kepada beberapa pengawasan Diwan Al-Barid, ataupun lebih kita kenali sebagai Jabatan Pos. Dan setiap wilayah ini memiliki Jabatan Pos, dan amir ini wajib untuk melaporkan hal ehwal kerajaan kepada Jabatan Pos di Baghdad. Dan seterusnya adalah pentadbiran kehakiman. Urusan kehakiman akan diuruskan oleh ulama-ulama yang dilantik oleh ketua hakim, dan hal-hal sipil orang yang bukan Islam diserahkan kepada ketua agama mereka masing-masing, dan hal-hal orang Islam pula telah diuruskan oleh kadi. Dan hakim juga dilantik melalui beberapa syarat, yaitu lelaki dewasa, beragama Islam, berfikiran waras, dan berpengalaman dalam bidang ilmu pengetahuan. Seterusnya adalah struktur politik. Di sini dapat saya ringkaskan terdapat 3 perkara yang utama, iaitu khalifah, amir dan diwan. Yang pertama, khalifah. Khalifah adalah pemimpin tertinggi sebuah pusat, ataupun khalifah ini juga boleh dianggap sebagai pusat kekuasaan politik. Yang kedua adalah amir. Amir ini merupakan gubernur wilayah yang bertanggungjawab untuk menguruskan hal wilayah masing-masing. Dan seterusnya adalah diwan. Dewan adalah merupakan dewan yang menguruskan administrasi, kewangan dan beberapa aspek ketenteraan kerajaan. Seterusnya, kita beralih kepada perkembangan ekonomi kerajaan Abbasiyah. Jadi, secara lebih detail,
Ekonomi kerajaan Abbasiyah ini berkembang pesat di bidang-bidang pertanian, perdagangan dan perindustrian. Jadi secara tidak langsung, ekonomi kerajaan Abbasiyah ini bergantung kepada tiga benda, yaitu pertanian, perdagangan dan perindustrian. Dan seterusnya nanti saya akan terangkan secara lebih mendalam tentang pertanian, perdagangan dan perindustrian yang telah dilaksanakan oleh kerajaan Abbasiyah bagi meningkatkan dan memajukan ekonomi mereka. Jadi yang dari seterusnya, sistem monitor yang lebih canggih juga dipadukan dengan kemajuan perdagangan internasional. Seperti yang kita sedia maklum, kerajaan Abbasiyah memang terkenal pada bahagian-bahagian perdagangan. Ya. Dan juga pendapatan negara juga bertambah hasil daripada pajak tanah dan pajak perdagangan yang telah dilaksanakan di wilayah-wilayah kerajaan Abbasiyah. Dan juga keuangan negara juga digunakan untuk membangunkan infrastruktur dan pembangunan sosial. Seterusnya adalah bidang pertanian. Jadi kedudukan kota Baghdad ini terletak di beberapa ataupun di daerah tanah yang subur antara sungai Euphrates dan sungai Tigris. Dan pihak pemerintah menggalakkan penduduknya untuk mengusahakan tanah pertanian tanpa memberikan tekanan yang bersifat diskriminasi. Dan juga pihak pemerintah juga menyediakan pelbagai kemudahan seperti membina tali air dan terusan. Jadi secara tidak langsung terdapat pelbagai jenis tanaman yang telah diusahakan, dan salah satunya adalah tanaman tebu yang diperkenalkan kepada masyarakat Eropah. Dan seterusnya adalah lembah Sogdiana, yaitu seed bawan yang terkenal dengan beberapa jenis buah-buahan seperti kurma, aprikot, plum, anggur, delima dan sebagainya. Di kota Baghdad pula, harga sebiji tembikar boleh mencecah 700 dirham, dan terdapat beberapa kilang yang memproses gula yang terbesar di Azwaz dan Faris dalam wilayah Parsi, ekoran daripada perkembangan bidang pertanian di Baghdad. Seterusnya adalah bidang perindustrian. Bagi kerajaan Abbasiyah, mereka telah memberikan pelbagai inisiatif ataupun insentif dan galakan kepada golongan usahawan tempatan agar menceburkan diri dalam bidang perindustrian. Jadi pembangunan industri di kota Baghdad kebanyakannya digerakkan oleh sektor kerajaan dan swasta. Dan sektor kerajaan juga telah menguruskan aktiviti perindustrian seperti membina senjata, membina kapal, meningkatkan keupayaan pelabuhan, manakala sektor swasta pula diberikan kebebasan menguruskan industri kraftangan. Queensland ataupun Suziana juga terkenal dengan industri kain sulaman yang dihiasi dengan emas dan industri menenun sutra. Dan daerah Shiraz pula terkenal dengan industri kain pakaian yang diperbuat daripada bulu biri-biri. Selain itu, kilang kertas pertama dalam sejarah tamadun Islam juga telah didirikan di kota Baghdad. Jadi perkembangan bidang industri telah melahirkan kelompok baru, iaitu aristokrat pedagang. Seterusnya adalah perdagangan. Bagi bidang perdagangan, pada masa kejayaannya, kerajaan Abbasiyah dikenal kerana kemajuan perdagangan yang pesat. Jadi mereka telah menjalinkan hubungan dagang dengan berbagai bangsa dan wilayah, dan mereka telah membawa kekayaan kepada ibu kota Baghdad. Dan disebabkan perkembangan perdagangan ini, terdapat banyak pelabuhan seperti Baghdad, Basrah, Sirat, Kahira dan Iskandaria yang menjadi pelabuhan antarabangsa. Dan para pedagang di sebelah timur telah menjalankan hubungan perdagangan dengan China. Kota Baghdad juga memiliki peranan dan fungsi penting sebagai pusat perdagangan di rantau Asia Barat. Dan kewujudan laluan dan pusat perdagangan antara timur telah menjadikan kota Baghdad sebagai sebuah kota yang sangat sibuk dengan
urusan dan aktiviti perdagangan. Dan salah satu contoh yang boleh saya ambil adalah Basrah yang merupakan pintu gerbang kota Baghdad dan muara sungai Tigris yang dilawati oleh pedagang daripada timur dan barat. Seterusnya kita beralih pada aspek sosial kerajaan Abbasiyah. Dari aspek sosial saya pecahkan kepada beberapa bahagian. Yang pertama adalah bidang keagamaan dan kebudayaan. Yang pertama adalah Khalifah Al-Ma'mun telah mengasas Majlis Al-Muzarah, iaitu sebuah lembaga pengkajian keagamaan. Dan lembaga ini berfungsi sebagai badan penyelenggara di masjid-masjid dan istana Khalifah. Dan secara tidak langsung, lembaga ini turut berperanan sebagai mercu tanda kebangkitan Timur sebagai pusat peradaban, ilmu dan kebudayaan Islam. Yang kedua adalah aspek sosial yang kedua kita boleh ambil adalah seni muzik, iaitu Khalifah Al-Ma'mun dia telah memberikan perhatian dan galakan terhadap perkembangan bidang muzik. Dan antara tokoh yang banyak memberikan sumbangan dalam bidang ini adalah Al-Khidin. Dan kota Baghdad telah muncul sebagai kota metropolitan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan dan peradaban Islam di samping berkembang sebagai sebuah pusat perdagangan. Seterusnya adalah aspek sosial perkembangan intelektual. Jadi perkembangan intelektual ini dapat kami lihat daripada Baitul Himmah yang merupakan perpustakaan agung yang telah diusahakan sebagai salah satu institusi kebudayaan dan pusat keilmuan. Dan Baitul Himmah ini telah mencapai kemuncak semasa zaman pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, di mana perpustakaan tersebut berfungsi sebagai industri penterjemahan yang sistematik. Jadi banyak karya asing daripada bahasa Sanskrit, terutamanya karya dalam bidang falsafah dan sains Yunani telah diterjemahkan kepada bahasa Arab, dan kegiatan penyelidikan telah giat dijalankan terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. Khalifah Harun al-Rashid telah memberikan sepenuh perhatian kepada perkembangan ilmu pengetahuan Islam seperti ilmu munakahat, muamalat, fikah, faraid dan sebagainya, agar perkembangan ilmu Islam ini tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Dan itu saja bagi corak pemerintahan kerajaan Abbasiyah. Pertanyaan seterusnya akan disambung oleh ahli kumpulan saya. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Awang Buat Syamzani bin Awang Zubarizan akan membentangkan tentang sumbangan kerajaan Abbasiyah. Okay, saya akan menerangkan sumbangan kepada sains dan teknologi. Jadi pada zaman Abbasiyah ni terdapat wujudnya pusat penyelidikan saintifik, contohnya Baitul Hikmah. Seperti kita tahu, Baitul Hikmah ni adalah seperti perpustakaan. Namun Baitul Hikmah ini dinaik taraf semasa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun menjadi tempat penyelidikan yang mempunyai banyak fungsi di Baghdad. Dan wujudnya banyak seminar perubatan kerana pada waktu itu Khalifah Al-Ma'mun mengilhamkan Aristotle dengan mengadakan sesi perbincangan dan seminar secara kerap di kalangan para pakar-pakar di kalam. Kalam adalah seni perdebatan filosofis yang dilakukan oleh Al-Ma'mun yang dipelajari daripada gurunya Ja'far. Jadi semasa perbincangan atau perdebatan tersebut, para ulama akan membincangkan tentang kepercayaan mereka dan ilmu kedoktoran dalam Islam dalam suasana intelektual yang terbuka. Jadi mereka akan berbincang, mereka akan berdebat, dan dari sesi perdebatan inilah wujudnya penyelidikan berlaku. Jadi beliau melantik beberapa sarjana daripada Baitul Al-Hikmah untuk terlibat dalam beberapa projek penyelidikan utama. Okey, dari itu saya terangkan dari segi pusat penyelidikan saintifik. Seterusnya kita lihat daripada sumbangan daripada bidang perubatan. Seperti yang kita tahu, zaman Abbasiyah melahirkan banyak tokoh-tokoh
tokoh-tokoh intelektual. Contohnya Ibnu Sina. Ibnu Sina atau nama sebenarnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Ali bin Sina. Jadi, apakah sumbangan Ibnu Sina ini? Ibnu Sina ini dia telah menulis sebuah buku iaitu Al-Qanun fi Al-Tib, iaitu kalau dalam bahasa Inggerisnya The Canon of Medicine. Jadi buku ini adalah buku yang selalu menjadi rujukan kepada ahli-ahli falsafah ataupun ahli-ahli perubatan yang lain, kerana buku ini merupakan ensiklopedia yang lengkap dalam bidang perubatan. Makna kata dalam seseorang itu mencari ilmu tentang perubatan, ia kenalah membaca dan merujuk buku yang ditulis oleh Ibnu Sina ini. Jadi buku ini mengenai penyakit berjangkit berkaitan hubungan kelamin, penyakit jangkitan lain, teori dan beberapa banyak penyakit lain. Jadi buku ini menjadi rujukan utama di universiti-universiti Eropah sehingga tahun 1500 Masihi dan telah dicetak sebanyak 16 kali. Jadi buku ini dah diterjemahkan supaya memudahkan orang daripada tempat lain ataupun negara lain untuk memahami kandungan dalam buku tersebut, seperti bahasa Inggeris, bahasa Latin, Sepanyol dan Itali. Jadi sehingga ke hari ini, rumusan yang terdapat dalam karya ini masih diterima dan diguna pakai sehingga ke hari ini untuk perubatan moden. Seterusnya kita lihat sumbangan dari bidang perubatan juga dan juga daripada Ibnu Sina. Selain daripada menghasilkan ensiklopedia yang lengkap tersebut, Al-Qanun, dia juga telah memperkenalkan teknik diagnosis dan peredaran darah. Teknik diagnosis ini adalah ilmu dia boleh mendiagnos seseorang penyakit itu melalui denyutan jantung. Jadi makna kata melalui pendengaran denyutan jantung itu, Ibnu Sina telah mengetahui mengenal pasti ketidakseimbangan hormon dalam badan pesakit itu, dan beliau adalah adalah doktor pertama yang mengenal pasti penyakit paru-paru sebagai penyakit yang boleh berjangkit, dan beliau juga mengenal pasti tanda-tanda penyakit kencing manis dan kesannya melalui ujian diagnosis tersebut. Jadi diagnosis tersebut melalui denyutan jantung. Selain itu, sistem peredaran darah manusia, beliau diakui oleh ahli perubatan barat sebagai orang pertama yang menemui sistem tersebut dan merupakan doktor pertama yang merawat penyakit serius seperti radang selaput otak dan barah usus. Beliau telah banyak mengemukakan teori berkaitan dengan kaum wanita lebih banyak diserang barah berbanding kaum lelaki. Jadi beliau dah menulis satu buku dan memperkenalkan teknik diagnosis daripada denyutan jantung dan sistem peredaran darah. Jadi itulah sumbangan beliau, zaman kerajaan Abbasiyah ini di mata dunia. Itu daripada segi perubatan, daripada bidang perubatan. Seterusnya saya sambung untuk sumbangan dalam bidang optik. Optik ni seperti yang kita tahu, optik adalah penglihatan optik. Dan tokoh yang saya petik di sini adalah Ibnu Al-Haytham, iaitu nama sebenarnya Abu Ali Al-Hasan Ibni Al-Haythami. Jadi mengikut teori, beliau telah memperkenalkan teori hukum pembiasan iaitu fenomena atmosfera. Jadi teori ini adalah terkandung dalam kitab optik iaitu kitab Al-Manazir, dan teori pembiasan cahaya ini menyatakan bahawa cahaya itu boleh dibiaskan, dan beliau juga menolak teori Ptolemy dan Euclid. Jadi teori Ptolemy dan Euclid ini adalah teori yang percaya bahawa mata mengeluarkan cahaya. Jadi pada waktu itu Al-Haytham menidakkan bahawa mata tidak mengeluarkan cahaya. Sebaliknya, cahaya itu dibiaskan dan dipantulkan kepada objek, dan cahaya daripada objek itu image daripada objek itu akan masuk ke mata kita dan diinterpretasi dengan otak. Jadi apa yang beliau katakan ialah objek dapat dilihat disebabkan pembiasan cahaya. Sebab itulah pada waktu kurang cahaya kita tak dapat lihat objek, dan itulah fenomena atmosfera seperti senja dan seperti waktu senja dan waktu dini hari. Kerana waktu senja dan dini hari kurang cahaya, sebab itulah kita tidak dapat melihat objek dengan sangat jelas ketika itu kerana kurang cahaya. Dan beliau juga memperkenalkan
cermin kanta cekung dan kanta cembung pada titik tertumpu. Jadi beliau menyatakan bahawa cahaya bergerak pada satu garis lurus dan beliau juga daripada teori tersebut beliau menciptakan kamera lubang jarum yang kita boleh lihat melalui satu lubang yang kecil. Jadi di situ ini adalah sumbangan kerajaan Abbasiyah dalam bidang optik. Seterusnya saya sebutkan sumbangan dari bidang matematik. Dari bidang matematik kita boleh lihat Al-Khwarizmi ataupun nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau memperkenalkan sistem nombor India yang kita guna sampai sekarang, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9, dan operasi dan pecahan. Operasi seperti tambah, tolak, bahagi, darab, dan pecahan seperti 1/2, 1/3. Beliau juga memperkenalkan algebra, geometri dan aritmetik, dan beliau memperkenalkan angka sifar. Angka sifar ni membawa peranan yang sangat signifikan, kerana angka sifar ni sistem angka sifar ni kita boleh lihat daripada astronomi. Sistem angka juga membolehkan seseorang itu meramal gerhana dan bidang astronomi yang lain kerana berkaitan dengan pengiraan astronomi di situ. Jadi beliau juga telah menulis sebuah buku Hisab Al-Jabal wa Al-Muqabalah, iaitu rujukan utama bagi orang yang ingin mempelajari algebra. Dan algebra dapat menyelesaikan banyak masalah perwarisan harta, pusaka dan perniagaan. Kerana contohnya jika kita tidak tahu sebuah nilai itu akan diibaratkan menjadi X ataupun Y. Nilai tersebut selepas kita nilaikannya sebagai X ataupun Y sebagai simboliknya, barulah kita akan menyelesaikan masalah matematik tersebut dan kita dapat jawapan akhir dan berapakah nilai Y ataupun X tersebut. Seterusnya adalah kitab Al-Jam' Al-Bil Hisab Al-Hindi, iaitu memperkenalkan tentang trigonometri. Trigonometri ni adalah segitiga. Segitiga ada sin, ada kosin, ada tangent di situ. Jadi untuk menyelesaikan trigonometri itu, menyelesaikan masalah berkaitan dengan segitiga, Al-Khwarizmi telah memperkenalkan trigonometri. Seterusnya adalah sumbangan dalam sektor ekonomi. Kita lihat sumbangan secara umum kerajaan Abbasiyah dalam sektor ekonomi dalam zaman Abbasiyah ni telah memperkenalkan sistem zakat yang sempurna. Jadi sistem zakat yang sempurna ini kita gunakan sampai sekarang. Dan seterusnya adalah pengagihan kekayaan. Jadi makna kata dari segi sumber ekonomi ataupun hasil ekonomi itu diagihkan untuk membantu golongan-golongan yang kurang bernasib baik, golongan kelas bawahan yang tidak ada makanan dan tidak ada duit. Jadi seterusnya adalah memperbaiki sistem cukai sedia ada, iaitu kita boleh lihat sistem cukai ketika itu akan disalurkan terus ke Court of Abbasiyah, bukannya kepada pemimpin ataupun individu-individu tertentu. Seterusnya adalah membuat saliran. Ketika membuat saliran ini, ilmu geologi yang sangat tinggi telah diperkenalkan oleh Ibn Sina, kerana Ibn Sina adalah seorang tokoh geografi dan telah memperkenalkan ilmu geologinya kepada mata dunia ke waktu itu. Jadi saliran ini, apabila terjadi saliran, banyak kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan, contohnya bercucuk tanam dan perparitan. Seterusnya adalah menyediakan pasar. Pasar ini kita boleh lihat yang memberi sumbangan kepada pedagang dan pembeli di luar wilayah. Okey. Seterusnya adalah sumbangan dalam sektor pertanian. Jadi dalam sektor pertanian, pertanian merupakan sumber hasil negara yang utama, kerana banyak pertanian yang diperkenalkan kepada Eropah, terutamanya pertanian tebu ketika itu. Kerana di Eropah mereka susah untuk menjumpai tumbuhan seperti tebu. Jadi kawasan utama pertanian adalah Mesir, Syam, Iraq, Yaman, Maghribi, Khurasan dan Andalus. Jadi jenis-jenis pertanian yang ada di Abbasiyah boleh rujuk slide di sebelah. Ada bijirin, buah-buahan, sayur-sayuran dan ternakan seperti lembu. Seterusnya sumbangan dari sektor perindustrian. Jadi Abbasiyah ni adalah sebuah
kerajaan yang sangat terkenal dalam industri pembuatan. Banyak jenis industri yang kita boleh lihat. Contohnya tenunan, hamparan, perdana yang menjadikan Baghdad, Shiraz dan Asfahan menjadi pengeluaran utama bagi industri-industri ini. Tidak berhenti di situ, ada juga Mesir dan Syam yang menjadi pengeluar utama untuk pinggan dan mangkuk. Dan industri-industri lain seperti barangan kaca, barangan kulit, senjata, perhiasan dan batu permata dan juga kertas. Jadi industri-industri inilah memberi sumbangan yang besar kepada dunia kerana boleh meningkatkan ekspor dan import untuk sebuah kerajaan tersebut. Jadi ekspor dan import ini adalah benda yang paling menyumbang kepada ekonomi. Bukan setakat ekonomi Abbasiyah, juga kepada kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Eropah, Rom dan Parsi. Seterusnya adalah sumbangan dari sektor perdagangan. Jadi daripada sektor perdagangan ni kita boleh lihat kepesatan bidang pembuatan dan pertanian telah mendorong kepada kemajuan dalam bidang perdagangan hingga ke peringkat antarabangsa kerana mereka dalam sektor industri mereka telah membuat banyak produk telah banyak. Dalam pertanian pun banyak hasil bumi seperti buah-buahan dan lain-lain yang mereka perdagangkan. Kerajaan Abbasiyah ini perdagangkan kepada kerajaan-kerajaan luar. Jadi apa yang kerajaan Abbasiyah ini telah buat, yang pertama mereka telah membina pusat perniagaan yang dilengkapi dengan perigi di jalan-jalan utama. Jadi perigi ini adalah bertujuan untuk sumber air ketika kegiatan perniagaan berlaku. Seterusnya adalah membina rumah-rumah api sebagai panduan kepada kapal-kapal perdagangan. Jadi ketika kapal perdagangan ini ingin pergi ke sebuah pelabuhan, mereka kerajaan Abbasiyah ni telah membina rumah api bagi memudahkan penglihatan mereka ketika malam. Penglihatan kapal-kapal perdagangan ini. Seterusnya adalah mengetatkan kawalan keselamatan di kawasan darat dan laut. Ini adalah bagi membanteras aktiviti seperti pelanunan, kerana pada waktu itu pedagang banyak, jadi lanun pun banyak untuk mencuri hasil-hasil daripada perniagaan mereka. Seterusnya pelabuhan serta bandar utama menjadi tumpuan ahli perniagaan pada ketika itu. Jadi maksudnya kerajaan Abbasiyah ni dia terlalu banyak bandar utama. Bandar utama ini menjadi tumpuan ahli-ahli pedagang dari luar. Contohnya Baghdad, Amman, Karahah, Iskandariah dan Antakya. Jadi bandar-bandar utama ini menjadi tumpuan orang Eropah, orang-orang daripada kerajaan lain. Jadi orang-orang Islam pada zaman Abbasiyah telah membuka empayar perniagaan hingga ke Andalus, sampai mereka pergi berdagang menaiki kapal sehingga ke Eropah Barat, Afrika Selatan dan Madagaskar. Jadi perkara inilah yang memulakan pertukaran barang dagangan daripada negara Islam ke negara-negara lain. Seterusnya adalah sumbangan daripada sektor pendidikan. Jadi kesepaduan antara ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah ketika itu pada zaman Abbasiyah pada masa itu dalam membuat umat yang kuat dari segi fizikal dan mental kerana mereka berpegang pada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Dan perkembangan ini adalah pemangkin kepada kemajuan Eropah. Jadi perkembangan kerajaan Abbasiyah daripada sektor pendidikan ni menjadi satu kayu ukur kepada Eropah untuk menjadi lebih maju, sehinggalah ilmu dan teknologi yang dikuasai oleh umat Islam dipindahkan kepada Eropah sehingga tercetusnya zaman pembaharuan iaitu Renaissance. Jadi kita boleh lihat sumbangan sektor pendidikan ni kepada negara-negara kepada kerajaan seperti kerajaan Eropah ketika itu. Jadi itulah impak yang paling besar yang kita boleh lihat daripada sektor pendidikan. Jadi orang Islam pada zaman Abbasiyah sangat tinggi ilmunya, sama ada daripada berdasarkan wahyu maupun berakal. Kalau ilmu yang berdasarkan wahyu adalah ilmu tafsir, hadis, fiqah dan tauhid. Ilmu yang berdasarkan akal seperti ilmu matematik, falak dan kimia. Jadi sudah terang lagi bersuluh bahawa banyak sumbangan kerajaan Abbasiyah ini yang kita boleh lihat daripada tokoh-tokoh intelektualnya, daripada ekonominya, perindustrian, perdagangan dan pendidikan. Jadi di sini memang sudah jelaslah bahawa kerajaan Abbasiyah
menjadi sebuah kerajaan yang memberi signifikan yang sangat besar dalam di dunia ini. Itu sahaja pembentangan daripada saya dan rakan saya bagi khusus HSK 3213. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.